wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan melalui Facebook Mani FM. Dan anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga sekali ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini saya akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwudu. Yang mana ini minggu yang ketiga lah. Ini minggu yang ketiga. Ditangguhkan sementara baca kitab Safinatun Najah. Sebab dalam kitab Safinatun Najah, kitab pekoh ni ringkas sahaja, habis pembicaraan fardu wudu yang 6 perkara, terus pergi kepada pembicaraan air. Tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Jadi saya tangguh kita sementara nak fokus kepada perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Jadi minggu terdahulunya sudah membicarakan perkara yang disunat ketika berwudu, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh pergelangan tangan, serta niat di hati membasuh tangan sebagai sunat wudu. Jadi perbuatannya membasuh tangan, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya niat basuh tangan sebagai sunat wudu. Di situ tu ada 3. Kalau buat bandingan beginilah, tapi ini bukan sunat, ini wajib. Yang wajibnya mulut kata Allahu Akbar sembahyang. Yang wajibnya hati berniat. Dan di masa yang sama perbuatan yang disunatkan adalah angkat tangan. Lidahnya wajib Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar wajib berniat, itu qalbi, hati. Kemudian di masa yang sama perbuatan yang disunatkan adalah angkat kedua tangan. Tu hak 2 wajib 1 sunat. Adapun hak berkaitan dengan sunat wuduk ni, ketiga-tiga sunat belaka. Mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perbuatan sunatnya membasuh tangan. Dan disunatkan berniat di hati, basuh tangan sebagai sunat wuduk. Ataupun basuh tangan tu wuduk lah. Sebab kita maklum
Niat wuduk yang sebenar, fardu wuduk yang pertama niat adalah ketika membasuh muka. Jadi membasuh muka tu sidang pendengar sudah di tengah sedikit. Sebab sebelum membasuh muka sudah ada 4 perbuatan yang disunatkan sebelum membasuh muka. Basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Kerana ada 4 perbuatan wuduk sebelum membasuh muka. Jadi perbuatan membasuh muka tu yang kelima. Yang kelima itulah barulah diwajibkan berniat. Jadi 4 perbuatan sebelum membasuh muka tu, perbuatan yang disunatkan, nak dapat pahala sunat, maka kita disunatkan berniat basuh tangan sebagai sunat wuduk. Selesai membasuh tangan, insya-Allah lah saya akan susung lah. Selesai membasuh tangan, disunatkan kita bersugi. Selesai membasuh tangan, disunatkan kita bersugi. Jadi amalan orang kita ni, kebanyakan orang kita ni dia bersugi, mereka lakukan sebelum daripada berwuduk. Yang mana bersugi ni, berus gigi lah. Bersugi ni berus gigi. Yang mana berus gigi ni dikatakan tak ada orang yang tidak berus gigi. Orang akan berus gigi. Yang mana berus gigi tu nak letak di mana sebagai sunat wuduk. Sebab berus gigi ni jumhur ulama' ianya adalah perkara yang sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut. Tanpa bersugi ketika berwuduk, hukumnya adalah makruh. Tanpa bersugi ketika berwuduk, hukumnya adalah makruh. Bahkan tidak dinafikan. Ada pandangan yang daif. Mereka menyatakan bahawa bersugi itu bukan sunat. Bukan bersugi itu hukumnya wajib. Ada pandangan bersugi itu hukumnya adalah wajib. Tapi pandangan yang muktamad, jumhur kebanyakan ulama, bersugi tidak dihukumkan wajib. Tetapi sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Berwuduk tanpa bersugi, hukumnya adalah makruh. Berwuduk tanpa bersugi, hukumnya adalah makruh. Kemudian kita ni, untuk wuduk, bersugi untuk wuduk ni. Bersugi untuk wuduk ni kita buat ke tak? Sebagaimana saya sebut tadi, semua orang bersugi. Kita sebut bersugi ni, kita hanya nampak bersugi menggunakan kayu sugi. Bersugi menggunakan kayu sugi itu, itu afdal. Bersugi menggunakan kayu sugi itu adalah afdal. Sebab di kayu sugi itu, selain daripada dapat menghilangkan kotoran di gigi, di kayu sugi juga ada obat yang boleh mematikan kuman. Sebab tu sekarang ni, sekarang ni berus gigi, ada obat gigi tu, obat gigi serta kayu sugi dia kata. Tu dalam iklan dia lah. Ni Colgate kayu sugi ke apa, gitulah dalam iklan tu. Maknanya dibubuh bahan kayu sugi. Sebab kelebihan kayu sugi, kayu arak ni, dia panggil kayu arak, alif ra alif kaf, kayu arak. Bukan arak yang memabukkan, bukan.
kayu arak, alif, ra, alif, kaf. Jadi di kayu arak tu selain boleh menghilangkan kotoran di gigi, dia ada obat yang boleh matikan kuman. Jadi pakai kayu sugi itu afdal. Tapi bukan semestinya pakai kayu sugi. Kita guna buruh gigi pun terhasil dah tuntutan bersugi. Kita guna berus gigi tu, sudah terhasil kita dituntut bersugi tu. Sudah terhasil. Sebab nak hasil bersugi ni, kita menggosok dengan bikulli khashinin. Dengan tiap-tiap benda yang kasat. Yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Dengan benda yang kasat. Bikulli khashinin. Dengan benda yang kasat. Benda yang kasat ni terbenar umpama kain. Kain ni macam kain tuala. Kain ni macam kain sapu tangan. Dia kasat tu. Dia kasat yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Terhasil dah. Kita ada berus gigi. Dia ambil kain tuala dia. Dia ambil sapu tangan dia. Dia pun gosok atas gigi dia dengan kain tuala dia ataupun kain sapu tangan. Apa benda yang kasar? Adapun menggunakan jari. Jari mana ni? Jari yang kasar lah. Bukan jari yang licin. Jari yang kasar. Menggunakan jari ni ketika ketiadaan kayu sugi, kita berwuduk ni. Kayu sugi tidak ada. Berus gigi tidak ada. Tuala, kita nak ambil hujung tuala, nak gosok lagi, tidak ada. Sapu tangan pun tidak ada. Yang adanya jari kita. Jari kita kasar. Menggunakan jari ketika tiada kayu sugi, tiada berus gigi. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hambali, tidak terhasil sunat wuduk. Walaupun pandangan ada mazhab Hanafi, pandangan ada mazhab Maliki, apabila tiada kayu sugi ataupun tiada berus gigi, terhasil sunat wuduk bersugi dengan jari. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi ini pandangan Imam Nawawi ni pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab ada riwayat Sayyidina Ali karamahullah wajhah bersugi menggunakan jari telunjuk, dan ada yang mengatakan bersugi menggunakan ibu jari. Mana kalau tak ada jugalah kayu sugi, lain-lain barang tidak ada, bolehlah nak pakai pandangan Imam Nawawi. Maknanya bersugi menggunakan jari. Bersugi menggunakan jari, walaupun pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak terhasil sunat wuduk. Yang mana sunat wuduk ketika bersugi ni diperintah oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in." Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in. Nabi kata, jikalau tidak ada bahawa aku menyusahkan atas umat aku, nescaya aku akan memerintahkan mereka itu, umat aku, sebagai perintah wajib dengan bersugi ketika tiap-tiap kali berwuduk. Nabi kata gitu. Jikalau tidak ada bahawa aku menyusahkan atas umat aku, nescaya aku akan memerintahkan akan umat aku sebagai perintah wajib dengan bersugi pada tiap-tiap kali berwuduk. Tapi takut menyusahkan, maka Nabi tidak memerintah sebagai perintah wajib,
Tapi kekal perintah yang disunatkan. Makna sunat berus gigi sebagai sunat wuduk. Bukan persoalan mulut kita bersih tak bersih ni. Macam bicara minggu lepas. Bicara minggu lepas. Membasuh pergelangan tangan. Sunat membasuh pergelangan tangan ni bukan kerana tangan tu kotor, tangan tu berabuk. Tidak ada kaitan dengan tangan tu kotor berabuk. Walaupun tangan tu bersih berkilat sekalipun. Mana contoh tangan bersih berkilat? Apabila kita berwuduk, sidang pendengar, selepas daripada mandi, kita masa mandi kan? Kita bersabung satu tubuh. Jadi kita gosok tubuh kita dengan sabung tu guna apa? Guna tangan. Maka tangan kita yang digunakan ketika bersabung satu tubuh serta gosok tu, tapak tangan tu macam mana tapak tangan? Berkilat. Kumang seko pun tak ada di tapak tangan. Sesar mandi, kita pun nak berwuduk. Sunat tak basuh tangan? Oh, tetap. Sunat basuh tangan. Dah tangan tadi berkilat, kumang seko pun tak ada. Ini bukan masalah tangan tu bersih ke, kotor ke, berabuk ke, ada kumang ke. Disunatkan membasuh tangan ketika permulaan berwuduk. Bukan masalah tangan tu macam mana. Sama juga sidang pendengar. Berus gigi sebagai sunat wuduk ni tidak berkait dengan mulut kita tu macam mana. Walaupun mulut kita tu bersih sangat-sangat dah mulut kitanya. Mulut kita bersih sangat-sangat dah. Yang mana kita lah sebelum tu kita mandi wajib. Ataupun sebelum tu kita mandi sunat. Mandi sunat ni contoh mandi sunat pagi Jumaat contohnya. Kita ketika mandi wajib, ketika mandi sunat, contohnya mandi sunat pagi Jumaat ke, pagi raya ke, kita disunatkan bersugi. Untuk sunat ketika mandi wajib. Untuk sunat ketika mandi sunat. Jadi ketika kita mandi wajib ataupun ketika mandi sunat, kita sudah berus gigi. Sebagai perkara yang disunatkan ketika mandi wajib, perkara disunatkan ketika mandi sunat, contohnya pagi Jumaat. Mulut kita bersih ke tak? Bersih sangat-sangat dah. Selesailah kita mandi wajib, selesailah kita mandi sunat, kita pun nak berwuduk. Walaupun kita sudah berus gigi tadi untuk sunat mandi wajib, untuk sunat mandi sunat, tetap kita disunatkan berus gigi untuk sunat ketika berwuduk. Kena faham situ. Kita pun berus gigi sebagai sunat. Di manakah letak bersugi ataupun berus gigi ni? Nanti kita akan perinci. Kita sudah berus gigi ataupun bersugi untuk sunat wuduk. Kita sedang berwuduk. Wuduk kita batal. Kita kena ambil wuduk semula. Kita kena ulang balik. Sunat basuh pergelangan tangan. Tangan basuh dah tadi. Sunat basuh pergelangan tangan sebab wuduk tadi batal. Ni wuduk baru. Kemudian sunat berus gigi pula. Tadi bergigi dah. Itu wuduk yang pertama yang sudah batal. Ini wuduk yang baru ni. Sunat basuh tangan, sunat bergigi pula, hak lain pula. Pandai di sini. Sebab contoh sebagian basuh tangan sama dengan bersugi, dia tidak berkait dengan keadaan mulut kita macam mana. Bersih macam mana pun tangan kita, sunat basuh tangan di permulaan wuduk. Dan bersih macam mana pun mulut kita, tetap sunat bersugi sebagai sunat wuduk. Tinggal bersugi ketika berwuduk, hukumnya adalah makruh. Kemudian tadi, ni saya berhenti sekejap. Tadi lepas mandi wajib kita berwuduk. Minggu lepas ada persoalan dah. Kita mandi wajib, terangkat adab besar.
terasa tak wuduk terangkat hadas kecil. Saya sebut dah minggu lepas. Memang terangkat hadas kecil. Dapat wuduk secara automatik ketika kita mandi wajib, walaupun niat kita hanya mengangkat hadas besar. Niat kita hanya mandi wajib, tak ada niat mengangkat hadas kecil, tidak ada niat wuduk. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, terangkat hadas kecil ketika terangkat hadas besar. Mana apa ni, dengan mandi wajib kita dapat wuduk automatik. Tetapi dalam bab ni kena cermat lah. Sebab ada yang menjawab, okey, tak apa dah, lepas mandi wajib tak payah ambil wuduk dah, pakai masuk terus semayang je. Yang mana kebiasaan orang kita ni, dia tak jaga wuduk dia. Ketika mandi wajib, dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya sentuh kemaluan, jadi wuduknya batal kembali. Dia mandi wajib, terangkat hadas besar, dia ratakan yang pertama, dan terangkat hadas kecil pada ratakan yang pertama juga. Hadas besar terangkat, hadas kecil pun terangkat, dapat wuduk tu lah. Tapi kebiasaan orang kita ni mandi wajib, dia tidak pelihara wuduk. Dia kadang-kadang sentuh kemaluan untuk meratakan air ketika mandi wajib, maka wuduknya sudah terbatal. Dia kembali berhadas kecil. Walaupun air mandi wajib tu masih lagi duduk meratai tubuh kita, tapi itu bukan air mandi wajib. Saya sudah sebut dah minggu lepas. Air mandi wajib, terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil adalah rata kali yang pertama. Rata kali yang pertama. Kemudian rata kali kedua, ketiga itu sunat. Yang kita mandi wajib rata puluh ratus kali lah, tak tahulah, sebab kita menggunakan air yang berlari. Pada air yang berlari, kita duduk di bawah shower, air itu sentiasa berlari tubuh kita. Daripada mula mandi wajib sampai ke selesai mandi, berapa puluh kali air meratai tubuh kita. Air yang mengangkat hadas besar, automatik angkat hadas kecil, hanyalah air rata kali yang pertama. Rata kali kedua, tiga, tak mengangkat hadas besar dah, dan tak mengangkat hadas kecil, itu sunat. Yang kita duduk lama-lama tu, itu bukan mandi wajib, sidang pendengar. Itu mandi sunat untuk menghilangkan kotor, daki, bau di tubuh kita. Itu kan mandi wajib. Maka air yang tu tidak akan mengangkat hadas kecil kita, sebab air itu bukan mengangkat hadas besar. Jangan salah faham pula. Sudah mandi wajib, terangkat dah hadas besar, otomatik terangkat hadas kecil, boleh terus semayang lah. Kalau selepas terangkat hadas kecil kita tidak melakukan perkara membatalkan wuduk, barulah selepas mandi wajib kita boleh terus pergi kepada semayang tanpa ambil wuduk yang lain. Tapi kebanyakan orang kitanya, dia tak jaga wuduk ketika dia mandi wajib. Jadi sekarang ni kita bicara bab bersugi. Jadi bab sunat wuduk ni kena perici sikit lah. Kena perici sikit. Sebab kalau kita tak kena molek, macam sebut tadi, semua orang berus gigi. Semua orang berus gigi. Cuma kita sebut bersugi ni, orang faham bersugi hanyalah kayu arak. Tidak. Kayu arak tu afdal, sebab dia ada obat yang boleh mematikan kuman. Mana menggunakan tiap-tiap benda yang khashin, yang kasar, umpama berus gigi, itu pun sudah termasuk di dalam bersugi. Sudah termasuk di dalam bersugi. Dan memang kita bersugi. Tapi bersugi kita tu jadi sunat wuduk ke tidak? Bersugi kita tu jadi sunat wuduk ke tidak? Kalau dalam berwuduk kita tak ada bersugi, tak ada berus gigi, maknanya kita tidak bersugi. Ketika berwuduk, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sayang sangat-sangatlah kita bergigi, tapi kita tak dapat bergigi sebagai sunat wuduk. Tu sayang tu. Mana kita tak dapat pahala sunat berus gigi. Tak ada. Sebab orang kita sekarang,
kalau mengikut susunan yang saya susung ni, saya susung susunan sunat wudu ni mengikut dalam kitab Fathul Mu'in lah, saya sudah sebut sebelum ni. Mengikut kitab Fathul Mu'in. Jadi selepas daripada membasuh dua pergelangan tangan, perindah kepada fasiwakun, maka bersugi dalam kitab Fathul Mu'in. Faghaslul kaffaini, maka membasuh dua tangan. Fasiwakun, maka bersugi. Bikulli khashinin, dengan tiap-tiap benda yang kasat. Jadi dia ataukan dengan pe. Apa maksud dia? Tertib, bersusun. Dia selepas basuh pergelangan tangan, maka bersugi. Maka saya susung pun bersugi lepas daripada basuh tangan. Dia tempat duduk bersugi ni ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Di kalangan ulama-ulama mutaqaddimun ada sebahagiannya bersugi dilakukan sebelum basuh pergelangan tangan. Bersugi dilakukan sebelum membasuh pergelangan tangan. Itu dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Jam'un mutaqaddimun, sebagai ulama yang terdahulu, bersugi adalah sebelum membasuh pergelangan tangan. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam Ghazali, Imam Mawardi, Syekh Ramli, dipilih bersugi ni sebelum daripada membasuh pergelangan tangan. Adapun pandangan yang dipilih oleh Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali rahimahullah, pandangan Ibnu Salah, guru kepada Imam Nawawi, pandangan Syekh Ibnu Hajar, bersuginya adalah ba'da ghaslil kaffaini, selepas daripada membasuh dua pergelangan tangan. Dia gitu. Jadi bersugi ni, tempat bersugi, wa mahalluhu fil wudu, dan bermula tempat bersugi pada wudu, ba'da ghaslil kaffaini, selepas dia membasuh dua tapak tangan. Itu pandangan Imamul Haramain, guru Imam Ghazali, Ibnu Salah, pandangan Ibnu Hajar. Ini pandangan kitab Sabila, dan kitab Fathul Wahab, ada kitab Fathul Mu'in. Bersugi selepas dia membasuh dua pergelangan tangan. Yang mana apabila kita bersugi kemudian membasuh dua pergelangan tangan, bererti kita niat sunat wudu adalah ketika membasuh tangan, dan kita membaca bismillah sebagai sunat wudu adalah ketika membasuh dua pergelangan tangan. Sebab kita membaca bismillah, semua kita sama saja. Dia baca bismillah bila? Dia baca bismillah adalah di ketika membasuh pergelangan tangan. Faham tak? Jadi bererti membasuh pergelangan tangan adalah perbuatan wuduk yang pertama. Sebab itulah kita baca bismillah ketika membasuh pergelangan tangan. Sebab membasuh pergelangan tangan adalah perbuatan wuduk yang pertama. Dan ketika basuh pergelangan tangan itulah kita niat sebagai sunat wuduk. Basuh tangan tu. Sebaliknya, kalaulah kita bersugi dilakukan sebelum membasuh dua pergelangan tangan, kalau bersugi itu sebelum membasuh dua pergelangan tangan, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ketika bersugi. Niat sunat wuduk adalah ketika bersugi. Kalau kita buat bersugi sebelum membasuh dua pergelangan tangan,
Jadi bersugilah perbuatan wuduk yang pertama, perbuatan sunat wuduk yang pertama. Maka ketika bersugi itulah sidang pendengar disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika bersugi itulah disunatkan kita berniat sebagai sunat wuduk. Sebab membaca bismillah di permulaan. Niat sunat wuduk di permulaan. Jadi kalau permulaan sunat wuduk tu bersugi, maka bismillah dibaca ketika bersugi. Niat sebagai sunat wuduk pun diniatkan ketika bersugi, ketika berus gigi. Tak ada orang kita buat gitu. Orang kita buatnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ketika membasuh dua pergelangan tangan. Ketika itulah kita berniat sebagai sunat wuduk. Bila ketika membasuh dua pergelangan tangan, kita membaca bismillah. Bererti membasuh dua pergelangan tangan itulah sebagai sunat wuduk yang pertama. Sunat wuduk yang pertama. Lepas tu barulah pergi kepada bersugi ataupun berus gigi. Memang setengah pandangan dia memilih bersugi itu dilakukan sebelum membasuh pergelangan tangan. Sebab wuduk-wuduk ni membabitkan wuduk-wuduk ni membabitkan air. Wuduk ni membabitkan air. Jadi bersugi ni tidak membabitkan air. Jadi apabila bersugi ni tidak membabitkan air, maka bersugi ni buat awal lah. Buat awal sebab wuduk ni membabitkan air. Basuh pergelangan tangan membabitkan air, berkomor, masukkan hidung membabitkan air. Jadi bersugi ni tidak membabitkan air, maka diletaklah bersugi sebelum membasuh pergelangan tangan. Itu pada setengah pandangan. Tapi yang lebih akmal, yang lebih mudahnya, bersugi selepas membasuh tangan. Kalau kita tengok dalam Fiqh Islami wa Adillatuh, Fiqh 4 mazhab, bersugi indal madmadah. Bersugi ketika berkomor-komor bersugi. Bersugi ketika berkomor-komor. Ada ni. Itu pandangan mazhab Hanafi. Bersugi qablal madmadah, sebelum berkomor-komor. Ba'da raslil kaffaini wa qablal madmadah, selepas membasuh dua tangan dan sebelum berkomor-komor. Itu pandangan dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu dalam Fiqh Islami wa Adillatuh. Dinyatakan terang-terang bersugi ni ba'da ghaslil kaffaini wa qablal madmadah, selepas membasuh dua pergelangan tangan dan sebelum daripada berkomor-komor. Jadi makna berkomor-komor tu sekali dengan kotoran ataupun obat gigi lah. Berkomor-komor sebagai sunat wuduk. Cuma nak pastikan kita yang memang pasti berus gigi, jadikan berus gigi itu termasuk dalam sunat wuduk. Sunat yang muakkad, sunat yang kuat tuntut. Kalau tidak, kita bersugi sebelum daripada berus gigi. Kita tak niatkan sebagai sunat wuduk. Kita hanya sidang pendengar dapat pahala bersih mulut sahaja. Sebaliknya tidak dapat pahala sunat wuduk. Rugi sangat-sangat perbuatan kita buat. Tapi pahala tak dapat. Pahala dapat. Pahala bersih mulut tu dapat. Pahala bersih mulut tu dapat. Tapi kalau kita jadikan berus gigi tu sebagai sunat wuduk, kita dapat pahala sunat wuduk dan kita dapat pahala bersih mulut. Kemudian ada satu soalan ni Azmir Hashim, berapa lama kita bersugi tu ustaz?
Macam kita gosok gigi biasa ke? Macam biasalah. Macam biasa. Untuk membersihkan mulut kita. Bersugi ke, berus gigi ke, gosok gigi ke, samalah. Berus gigi, bersugi, gosok gigi, samalah tu. Maknanya lama mana sebagaimana kita bergigi lah untuk membersihkan mulut. Tapi kita bersugi tu sebagai sunat wuduk. Boleh pahala sunat wuduk. Boleh pahala bersih mulut. Kalau kita bersugi sebelum basuh dua pergelangan tangan, kita jadikan dia, kita tak masukkan dia sebagai perbuatan sunat wuduk. Perbuatan sunat wuduk. Jadi rugi sangat-sangatlah kitanya. Ni ada satu soalan Ahmad Syahir. Betul ke sunat muakkad itu bermaksud sebagai sunat yang Nabi tidak pernah tinggal? Betul? Nabi tak pernah tinggal satu. Sunat muakkad ni sunat yang ada pandang kata wajib. Saya sebut dah tadi kan, ada pandang dhaif menyatakan bersugi ketika berwuduk hukumnya wajib. Dan bersugi ni perkara sunat yang Nabi tak pernah tinggal. Dia panggil sunat muakkad lah. Sunat kuat tuntut. Bersugi ketika berwuduk ni, yang Nabi kata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ni. Dan hadis sahih ni, jikalau tidak bahawa aku takut menyusahkan atas umat aku, takut susah, nescaya aku akan suruh akan umat aku sebagai suruh wajib dengan bersugi di sisi tiap-tiap kali berwuduk. Nabi takut jadi susah. Jadi Nabi tak dah memerintah sebagai perintah yang wajib. Tapi makna apa? Nabi nak suruhlah bersugi. Tapi nak mewajibkan takut menyusahkan tak umat aku. Ni. Ini hak berkaitan dengan bersugi yang saya sebut berulang kali tadinya. Pasti kita bersugi. Tetapi kita bersugi itu jadi sunat wuduk ke? Bersugi itu di luar daripada wuduk hanya dapat pahala bersih mulut sahaja. Itu sangat-sangat merugikan. Kita fikir semula macam mana kita selama ni. Sidang pendengar, ini bicara perkara sunat. Bukan jadi berdosa kalau kita tak buat. Maklumlah. Tapi kita nak dapatkan kesempurnaan. Nak dapatkan kesempurnaan wuduk. Jadi fokuslah sikit perkara sunat ni. Kita amati molek. Sebab itulah ada pertanyaan sebelum tu ditanya. Pertanyaan sebelum tu ditanya berkaitan dengan nak ajar pada budak-budak ni, ajar lengkap lalu ke tak? Ajar lengkap selalu ke tak? Dia tanya gitu. Budak-budak ni lah awal-awal ni. Kita ajar lengkap selalulah, tapi sekadar budak-budak lah. Ajar lengkap selalu, tapi sekadar budak-budak. Sebab kita nak mengharapkan kemudian budak-budak ni akan belajar. Kemungkinan budak ni tak jumpa dah ilmu tu. Jadi kalau kita belajar awal-awal, kita ajar awal-awal. Kalau macam di sekolah-sekolah peringkat prasekolah tu, contohnya. Ajar berwuduk, letak lalu dah. Selepas basuh tangan, berus gigi, ajar lalu dah. Kalau ajar budak umur 5 tahun kok seumpama tu, lekat molek lah. Lekat molek. Ajar biar lengkap lalu dah, biar comel lalu dah. Ni ada soalan, boleh tak bersugi dalam bulan puasa, Ustaz? Dia disunatkan bersugi dalam bulan puasa, tetapi jangan lepas daripada zuhur. Lepas dari zuhur, dimakruhkan bersugi. Lepas daripada gelincir matahari. Lepas daripada zuhur lah. Lepas daripada zuhur. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Walaupun selepas dari zuhur sekalipun, tidak dimakruhkan bersugi walaupun selepas daripada gelincir matahari ketika kita berpuasa. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, selepas ada gelincir matahari dimakruhkan kita bersugi.
Dimakruhkan kita bersugi. Itu pandangan dia muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun pandangan Nawawinya tak makruh. Lepas dia zuhur pun bersugilah. Lepas dia zuhur pun bersugi macam biasa. Kemudian kita pun dah di penghujung ni. Masa berjalan cepat. Tengok jam. Nak habis masa dah. Kemudian kita bersugi ni disunatkan kita berus gigi secara lentang gigi. Jangan secara menegak, secara lentang. Secara lentang gigi. Secara lentang gigi. Faham tak ni? Secara apa panggil? Secara Secara ardan. Ardan ni secara lentang. Bukan secara menegak. Menegak ni gusi ke gusi. Ni ada hok elang dalam TV tu. Bergiginya secara menegak, gusi ke gusi. Hak tu hukumnya adalah makruh kerana merosokkan gusi. Dia kata kalau bergigi secara melentang, dia kata gigi akan jadi sengit. Tak ada sengit-sengit gigi. Kita bergigi secara melentang, dia kata takut jadi sengit. Tak. Dia pun gigi secara menegak. Secara menegak. Hak tu hukumnya makruh. Yang mana bersugi sunat. Bersugi secara melentang, satu sunat yang lain pula. Jangan bersugi secara menegak. Bersugi secara melentang. Mulai dengan sebelah kanan. Kemudian akhiri dengan sebelah kiri. Ni soalan ni berus macam bentuk nombor 8. Gitu kan Ustaz? Nombor 8 macam mana? Pusing. Dok. Ke macam mana ni soalan dia ni? Berus macam bentuk nombor 8. Gitu kan Ustaz? Nombor 8 mana? Pusing. Dia sekarang ni berus gigi secara ardan, secara lentang. Sebelah kanan lebih dahulu, atas bawah, dalam luar. Ni. Sebelah kanan dahulu, atas bawah, luar dan dalam. Luar gigi, dalam tu. Bola berpindah pada belah kiri, atas bawah, luar, kemudian masuk dalam. Kanan kemudian kiri, permulaan. Lepas tu barulah kita berus yang berterusan lah. Hak mula-mula tu. Buat belah kanan dahulu, baru belah kiri. Tapi bersugi dalam keadaan melentang. Bukan dalam keadaan membujur. Ini ada ni. Teringat masa kalau dahulu, nurse ajar beruh menegak. Itu makruh. Beruh menegak tu makruh. Dia merosokkan daging gusi kita. Marah dia ni hulak nantinya. Ni saya bicara hukum pekoh. Yang mana sunat bersugi secara melentang ardan. Bukan secara menegak. Cara menegak hukumnya adalah makruh. Jadi kita ni sesalah hak bersugi ni. Kalau ada saya rasa terlupa nak sebut balik minggu depan, saya akan tambah sikit lah hak bersugi minggu depan. InsyaAllah mengharapkan berpindah kepada selepas dia bersugi, sunat berkomo-komo serta memasukkan ke dalam hidung. Berkomo-komo serta memasukkan ke dalam hidung. Berkomo-komo serta masukkan hidung. Bukan dipisahkan, disekalikan. Berkomo-komo serta masukkan dalam hidung. Berkomo-komo serta masukkan dalam hidung. Berkomo-komo serta masukkan dalam hidung. Kena jam'un, kena himpun. Itu yang paling afdal. Nanti kita bicara pula hak berkaitan dengan berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.